InsyaAllah kita muka tazkirah kita pada tengah hari ini dengan sama-sama membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaddu'an mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya semati semuliakan Al-Fadhil Tuan Imam, lalu juga semuliakan Fadhil Tuan Bilal, dulunya Tuan Siap, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah untuk solat Jumaat muslimin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah terdapat bersama pada hari Jumaat yang Saidul Ayyam, penghulu kepada segala hari. Di Jumaat ini alhamdulillah kita dapat bersama untuk kita sama-sama mengisi sedikit solat sebelum solat Jumaat didirikan, iaitulah program tazkirah yang saya sampaikan insya-Allah. Yang mana tajuk tazkirah ini lebih kisah kepada Isra' dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kerana sekarang ni kita dalam suasana Isra' Mi'raj lagi. Di mana-mana saja kita bercerita tentang Isra' dan Mi'raj, para asatizah, para ahli ulama, guru dan sebagainya bercerita berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran surah Al-Isra ayat 1. Ba'da'uzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna ma haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Suraqallahul azim. Maksudnya, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hamba-Nya, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari daripada Masjidil Haram di Makkahul Mukarramah ilal Masjidil Aqsa di Palestin. Allazi barakna ma haulahu, yang mana kami berkati akan di sekitarnya. Linuriyahu min ayatina, kerana kami nak menunjukkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar lagi maha melihat. Jadi tuan-tuan sidang jemaah solat Jumaat yang saya muliakan sekalian, jadi peristiwa Isra' dan Mi'raj terlakar dalam sejarah Islam, merupakan satu peristiwa yang sangat penting untuk kita ingat. Selain daripada peristiwa menjadi Rasul dan hijratul Rasulullah SAW. Dan jadi peristiwa Isra' Mi'raj merupakan satu peristiwa yang benar-benar menguji tahap keimanan orang yang hidup pada masa tersebutlah, terutama sekali para sahabat Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Jadi mereka diuji tahap keimanan mereka, sama ada mereka kekal ataupun nak masuk Islam ke tak nak masuk Islam dan sebagainya. Itulah sebenarnya tuan-tuan. Dan peristiwa ini berlaku pada 27 Rajab. 27 Rajab, setahun sebelum daripada hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana dalam peristiwa itu, pada permulaannya Nabi kan berada, ada satu riwayat menyatakan Nabi berada di Kaabah ataupun di depan Kaabah tengah berbaring.
Ada riwayat menyatakan Nabi berada di rumah sepupu dia. Sepupunya telah Ummu Hani binti Abu Talib. Jadi ada khilaf berkenaan di mana Nabi ketika itu berada. Tapi pendapat yang kuat, Nabi berada di depan Kaabah. Tiba Nabi didatangi oleh dua malaikat, malaikat Jibril dan juga malaikat Mikail. Lalu ditangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dibawa air Zam-Zam oleh malaikat masa itu, dimasukkan nur iman dalam dada Nabi dan dibuang segala sifat-sifat mazmumah yang ada dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian lalu didatangkan seekor binatang yang namanya Burak. Namanya Burak, yang mana binatang itu boleh terbang. Burak berasal daripada makna al-barkun, kilat. Sesuai yang Allah sebut Al-Quran, yakadul barku yakhtafu absaruhum. Yakadul barku yakhtafu absaruhum. Hampir-hampirlah kilat itu menyamakan pandangan mata mereka. Itu ayat berkenaan dengan gulu munafik dalam surah Al-Baqarah. Jadi barku itu berasal perkataan yang maknanya kilat. Jadi pergerakan binatang itu sepantat kilat. Macam tu. Jadi peristiwa Isra' Mi'raj ini satu peristiwa yang menakjubkan dan luar biasa. Kenapa Nabi dibawa dengan Burak itu, dibawa dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Mana Isra' ialah berjalan malam, Mi'raj mana naik ke langit. Isra' mana berjalan malam, mana daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin. Kemudian naik ke langit, naik langit pertama, langit kedua, ketiga, sampai langit ketujuh, sampailah ke Sidratul Muntaha. Lalu menerima kefarduan sembahyang yang dipadukan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada asalnya 50 kali sehari semalam. Kemudian diminta rukhsah, dikurangkan, maka jadilah sebanyak sehari semalam 5 kali. Walaupun 5 kali tuan-tuan, tapi pahalanya menyamai dengan 50 kali. 50 kali dikira macam 50 kali solat lah. Itu kalau seandainya kita buat solat itu dengan tamam, dengan sempurna dan sebagainya. Jadi peristiwa Isra' Mi'raj ini adalah satu peristiwa yang belum pernah terjadi sebelum itu. Walaupun sebelum itu adanya para nabi dan para rasul yang sebelum itu yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlah rasul ada 313. Jumlah nabi ada 124,000 nabi. Jadi tidak pernah berlaku peristiwa sebelum itu. Apalagi pada zaman tersebut tidak ada peralatan yang canggih. Tidak ada peralatan untuk terbang. Kemudian berkenaan dengan kapal terbang pun hanya dicipta pada sekitar tahun 1903. 1903 barulah dicipta oleh yang dua bersaudara tu, White bersaudara itu. Jadi mereka mencipta kapal terbang pada tahun 1903, yang mana kapal terbang masa itu ialah kapal terbang yang boleh dikawal. Boleh dinaikkan, boleh dikawal dan mendarat dengan selamat. Masa itulah baru adanya penciptaan kapal terbang. Sebelum itu tak ada. Jadi peristiwa Isra' Mi'raj ni adalah pada orang Arab dia kata peliklah benda ni. Sebab mustahillah Nabi Muhammad, kaum Muhammad boleh bergerak begitu cepat dan pantas. Sedangkan perjalanan daripada Mekah itu, kalau ikutkan Mekah ke Masjidil Aqsa itu perjalanannya lebih kurang 1 bulan. Perjalanannya kalau ikut secara manual lah, naik unta dan sebagainya, jadi perjalanannya 1 bulan. Sedangkan Nabi melalui perjalanan hanya 1 malam dan naik pula ke langit, balik pula semula ke Mekah masa itu tuan-tuan. Jadi peristiwa tu menakjubkanlah, tak pernah berlaku sebelum tu. Yang ada hanya kalau pada zaman Nabi Adam alaihissalam, itulah Nabi Adam pun turun daripada syurga. Turun syurga, maka turun ke dunia, daripada syurga turun ke dunia. Kemudian Nabi Allah Isa naik ke langit. Tapi bila dah naik ke langit dia tak tahu macam mana cerita dia. Kemudian Nabi Idris pun diriwayatkan masuk ke syurga, pernah dia bawa masuk ke syurga. Itulah antara nabi-nabi yang pernah melalui perkara tersebut.
Tapi Nabi Muhammad ni lain, special lah. Sebab apa? Nabi menceritakan semula apa yang ditemui, dilalui dalam peristiwa tersebut. Dia ceritakan satu persatu dan sebagainya. Jadi benda tu menimbulkan macam satu fitnah lah kepada orang Arab. Dia kata, itu sebab Allah Taala sebut dalam Quran, wa ma ja'alna ru'yal lati araynaka illa fitnatan linnas. Dan tiadalah kami jadikan penglihatan yang kamu temui ataupun kamu berjalan di dalamnya itu melainkan ianya menjadi fitnah. Menjadi fitnah kepada manusia. Wa ma ja'alna ru'yal lati araynaka illa fitnatan linnas. Dia jadi fitnah, maksud fitnah ni ujian. Ujian kepada para sahabat orang Islam yang baru masuk Islam masa tu. Islam pun masa tu baru berkembang lagi. Baru berkembang, dia diuji dengan satu ujian yang berat, tuan-tuan. Walaupun ada sebelum tu ujian-ujian yang lain, peperangan pun biasa berlaku di kalangan Arab, ujian juga. Dan kemudian sekatan untuk beribadah di kalangan Arab pun, kan, yang mengaku beriman jadi orang Arab Quraisy ni, yang bukan Islam ni, dia menyekat dakwah dan juga ibadah orang Islam pun satu ujian juga. Ada sahabat-sahabat yang dibunuh seperti Ammar bin Yasir dan sebagainya pun ujian juga. Bilal bin Rabah pun diuji juga. Banyak bentuk ujian, tapi ini ujian ni lain sikit. Ujian. Dan separuh kitab pula menyatakan peristiwa Isra' Mi'raj ini termasuk dalam mukjizat, dia kata. Salah satu daripada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian kita lihat pada ayat tadi, subhanallazi asra. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan subhanallazi ini, maha suci ini maknanya Allah Ta'ala menyucikan dirinya. Menyucikan dirinya daripada sifat-sifat naqais, sifat-sifat kekurangan yang ada pada Allah. Dan ayat Quran ni kita sendiri yang baca. Kita baca. Bila kita baca subhanallazi, maknanya kita sendiri mentakdiskan Allah. Kita sendiri menyucikan Allah. Daripada sifat-sifat kekurangan yang ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Isra ni maknanya berjalan ataupun diperjalankan. Kerana mustahil Nabi berjalan sendiri. Mesti ada kenderaan untuk bergerak. Apalagi perjalanan sangat pantas. Perjalanan sangat pantas. Mustahil Nabi boleh bergerak begitu pantas tanpa ada kenderaan. So kenderaan yang ada masa itu, teknologi yang canggih masa itu ialah borak. Teknologi yang paling canggih masa itu borak. Kalau zaman sekarang teknologi yang canggih roket lah. Roket boleh naik sampai ke ISS, kan. Kemudian kalau barat pula hantar kepada planet Marikh dan sebagainya. Planet Marikh tu pun tuan-tuan kalau ikutkan jaraknya sangat jauh. Walaupun dari segi zahiriah nampak macam dekat. Antara planet yang dekat ialah Marikh, dekat dengan bumi. Tapi itu pun perjalanannya lebih kurang 6 bulan. 6 bulan kapal angkasa tu, robot tu yang tahu di Amerika kan, baru sampai mendarat ke sana. Mendarat ke sana pun tak ada apa. Tak ada apa tengok. Hanya orang kata padang pasir dan sebagainya. Tapi benda tu apa saja boleh berlaku. Padang pasir pun manusia pun boleh tukar kepada hutan belantara. Disebabkan oleh teknologi kan. Benda tu boleh berlaku akan datang, kita tak tahu lagi. Dan dulu pun kita pun terfikir juga. Dulu apa benda teknologi yang kita ada? Tak ada apa. Handset pun besar gajah. Saya katakan, handset pun besar gajah. Nak telefon pun terpaksa pakai public phone, berebut pakai public phone. Tapi zaman sekarang ni semua perlengkapan semua ada, canggih-canggih. Boleh buat live ceramah dan sebagainya kan. Dekat handset pun semua ada. Kalkulator ada, kamera ada, video boleh buat. Tahu tak? Apa lagi? Kata Al-Quran pun boleh kita letak kat situ. Kemudian ayat syifa pun boleh, macam-macam lah kita letak situ. Dan kita letak gambar boleh, kita simpan dalam memori kita lah. Mana teknologi itu bergerak begitu cepat dan pantas, yang kadang-kadang kita pun tak terkejar. Jadi kalau zaman sekarang ni, kalau tak ada teknologi kat tangan kita, soalan macam kita ni ketinggalan. Kita ni ketinggalan maklumat. Kadang-kadang orang kampung kita meninggal, kita tak tahu. Tengok-tengok dah ke bumi dah. Tengok-tengok dah selamat ke bumi. Siapa meninggal? Kau tak baca WhatsApp ke?
Alah, tipun buruk, tipun WhatsApp tak ada. Tuan-tuan, jadi kita rasa ketinggalan dalam perkara tadi. Jadi tak nak minta lah anak belikan kan. Anak belikan. Tu pun puas nak mana bondo nak ditekan. Tak tahu bondo nak tekan, tuan-tuan. Nak balas tu pun tak kerti. Nak buka pun tak kerti. Susah macam tu kan. Jadi tuan-tuan, apa istiwa merah ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra, dan Isra itu disebut dalam Quran itu bi'abdihi dengan hambanya. Jadi perkataan hamba ini maksudnya birruhi wal jasadi, dengan ruh dan juga jasad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh katakan dalam mimpi, sebab kalau dalam mimpi tidak akan terjadi fitnah, tak akan menjadi cubaan. Benda dalam mimpi kalau cerita ke orang pun mungkin kata ya, mungkin tak. Tak boleh percaya kau mimpi kau ni. Kau basuh kaki tak malam tadi? Orang tanya kita, kau basuh kaki tak nak tidur malam tadi? Kalau tak basuh kaki itu mungkin mimpi kau syaitan lah tu. Tak betul lah. Cuma kalau mimpi para Nabi Rasul merupakan salah satu daripada mukjizat juga. Yang dinamakan istilahnya ru'yah shadiqah, mimpi yang benar daripada para Nabi dan para Rasul. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat dalam kitab berkenaan Isra Mi'raj ni, jadi sepakat para ulama biruhi wal jasad. Saya lihat dalam laman web yang bahasa-bahasa Arab ni, ya, ada cerita tentang Isra dan Mi'raj. Banyak laman web saya buka, semua menterjemahkan biruhi wal jasad. Isra itu berlaku dengan ruh dan jasad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma macam mana mungkin kita akan terfikirlah pergerakan laju tu, macam mana tekanan yang berlaku pada Nabi. Itu yang kita fikirlah. Kenderaan yang laju pun kadang-kadang kita fikir kan, mungkin silap-silap kita boleh terpelanting sebab kenderaan terlampau laju. Kita buat kereta mungkin dalam 300 km sejam, macam Formula 1 juga. 300 km sejam. Bayanglah tentang macam mana laju dia, angin yang menerpa pada badan kita. Tahu tak? Sedangkan Nabi, apa peralatan yang ada? Hanya borak je lah. Tidak ada orang kata macam perisai ataupun kabel yang menghalang Nabi daripada tiupan angin yang kuat. Tapi ialah ini satu kelebihan Allah Ta'ala bagi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mampu menempuh perkara itu, kerana itu merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam peristiwa Isra Mi'raj juga, permulaan itu daripada masjid ke masjid. Permulaan daripada masjid ke masjid, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Bila cerita masjid ni, nak cerita kepada kita tentang kepentingan masjid itu. Kerana masjid ni antara benda yang pertama yang dibina ataupun didirikan oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa hijrah. Masjid Quba, masjid pertama didirikan. Kenapa Nabi tak bina benda lain dulu? Bukankah boleh Nabi bina rumah sakit ke, bina jembatan ke, bina balai bomba ke dan sebagainya? Tapi kenapa dibina masjid? Kerana bina masjid itulah tempat penyatuan umat Islam, penyatuan Islam. Dan di masjidlah tempat adanya ceramah-ceramah, kuliah-kuliah, pengajian ilmu, pengajian Quran, macam-macam lagi kan. Macam-macam benda yang boleh buat di masjid ini. Dan masjid ini merupakan satu benda yang sangat penting dalam Islam ini. Dan kalau kita tengok orang kita ni tak pergi masjid, kita pun nampak pelik. Oi, kau tak pergi masjid lah? Saya mat lah. Oi, waktu dah masuk, jom lagi masjid. Jadi kita akan nampak pelik lah kalau zaman sekarang ni, kalau orang tak nak pergi masjid. Sebab apa? Kerana Islam ini, masjid itu penting. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata zakah wa lam yahsha illallah fa asa la yakunu minal muhtadin. Hanya saja orang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, serta mereka itu mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan mereka tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka itu termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Islam juga, bila sebut masjid, mana ditekankan itu solat berjemaah. Ditekankan solat berjemaah. Bila dah ada masjid, mesti ada dimakmurkan, mesti diimarahkan.
Tak guna masjid kita cantik, masjid kita harga berjuta-juta, tapi tidak ada diimarahkan, tidak ada solat berjemaah, tidak ada pengajian ilmu dan sebagainya. Malahan Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam sepotong hadis, man salla salatan subhi fahuwa fi zimmatillah wala yatribannakumullah fi zimmatihi bi syai'in fa innahu yatlubuhu fi zimmati syai' yudrikhu summa yakubbu finnar jahannam, rawahu Muslim, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya barang siapa yang sembahyang subuh. Ni tekan tentang sembahyang subuh. Ni subuh. Man shalla salatas subhi, barang siapa sembahyang subuh dalam secara berjemaah. Disebut dalam tafsirnya, contoh kitab dalam tafsir, bukan tafsir, dalam syarah dia. Syarah hadis ini kitab Riyadhus Shalihin. Dalam kitab ini dihuraikan berkenaan dengan solat ini, dengan mana hadis ini dia kata barang siapa yang sembahyang subuh, maksudnya fi jama'atin, dalam berjemaah, maka dia berada dalam zimmatullah, dalam jaminan Allah. Dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Fala yatrubannakumullah fi zimmatihi syai'un. Maka tidak Allah Taala menuntut pada kamu dalam dia punya jaminan tadi dengan sesuatu, maka barang siapa yang Allah Taala menuntut akan dia daripada jaminannya sesuatu tadi, maka Allah Taala akan memperdapatkannya. Maksudnya barang siapa yang tidak melaksanakan solat subuh berjamaah ini, maka ianya terlepas daripada zimmatullah. Dia terlepas daripada zimmah Allah Ta'ala ataupun jaminan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So barang siapa yang terlepas daripada jaminan Allah, Allah Ta'ala summa yakubbuhu pindari jahannam, maka Allah Ta'ala akan mensembamkan mukanya dalam api neraka jahannam. Allah Ta'ala sembamkan mukanya dalam api neraka jahannam. Okay? Ini yang terbuat dalam hadis riwayat daripada Imam Muslim. Hadis ini pun terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tuan-tuan boleh lihat dalam hadis inilah di bab-bab belakang tu, berkenaan penekanan solat subuh berjemaah itu. Macam tu. Bila saya baca ni tuan, oh ya Allah, takut aku tuan, takut saya kalau seandainya saya tak boleh melaksanakan solat subuh berjemaah. Alhamdulillah pagi tadi pun alhamdulillah saya berjaya solat subuh berjemaah dan jadi imam. Saya kata baca surah syahadah tempat saya lah. Alhamdulillah. Dan kita memang kalau boleh ditekankan benda tu pada diri kita, apabila apalagi kita ni orang lelaki. Kita ni orang lelaki. Hadis ni lebih bukan pada kita orang lelaki, bukan untuk perempuan. Perempuan ni galakkan sembahyang di rumah aja kalau ikutkan, dan kita fiqh pun begitu juga, tuan-tuan. Jadi dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini ditekan pada kita, nak catat pada kita tentang pentingnya masjid itu. Dan samping itu pula Masjid Al-Aqsa ini merupakan masjid yang banyak orang kata kesan sejarah. Banyak sejarah dia. Dan Palestin pun banyak, dia bumi Anbiya kan. Bumi Anbiya. Dan itulah dia kiblat pertama kepada umat Islam. Kiblat pertama, sehinggalah ditukar untuk solat berkiblatkan kepada Makkah ataupun Masjidil Haram. Macam tu. Tak? Jadi kat situlah nak nyata pada kita tentang kepentingan kepada kita kena tekankan tentang masjid ini, supaya masjid ini sentiasa dipelihara oleh kita dan sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Kemudian dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni juga, kalau tuan-tuan buka kisah ni panjang sangatlah. Kisah Isra' Mi'raj ni panjang. Kalau kita nak cerita satu-satu, kalau tuan-tuan lihat di karangan para asatizah, ustaz kita pun masing-masing cerita Isra' Mi'raj, masing-masing dengan cara cerita masing-masing. Tetapi apa yang kita nak tekan ke situ tentang maknanya, yang pertama keimanan lah. Keimanan dan kepercayaan kita kepada peristiwa tersebut. Kerana dia benar-benar menguji adakah betul-betul kita mengaku beriman pada Allah Ta'ala dan Rasul, ataupun kita tak beriman. Kalau tuan-tuan lihat apa yang berlaku pada Sayyidina Abu Bakar, bila Abu Jahal bertanya pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kan, Abu Bakar, adakah kau percaya apa yang cerita oleh Muhammad itu? Maka Abu Bakar kata, aku percaya, malah lebih daripada tu pun aku percaya. Aja tu. Kalau kita lah tuan-tuan pada masa itu, tuan-tuan, agak macam mana kedudukan kita? Ketika Nabi menceritakan benda tu, kan, apa yang Nabi jumpa dan sampai langit ke-7, sampai menerima ijazah solat dan sebagainya,
Nabi jumpa langit pertama siapa? Langit pertama Nabi jumpa Nabi Allah Adam AS. Langit kedua Nabi jumpa dua orang Nabi, Nabi Yahya dan juga Nabi Isa. Langit ketiga Nabi jumpa Nabi Allah Yusuf AS. Langit keempat Nabi jumpa Nabi Allah Harun AS. Nabi yang kelima Nabi Idris AS. Yang keenam Nabi Musa AS. Yang ketujuh Nabi Ibrahim AS. Setiap langit itu dia ada penjaga dia, macam penjaga kan. Tu nak nyata pada kita tentang konsep bagi salam pula. Konsep bagi salam, mana kita nak masuk sama orang kena bagi salam. Kerana bila malaikat Jibril dan Rasulullah SAW sampai kepada setiap pintu itu, maka kan malaikat pun tanya siapa, kan siapa yang datang, adakah dia diutuskan, ucapkanlah salam. Kan itulah ucapan-ucapan yang berlaku, dialog antara Nabi Allah Nabi Muhammad SAW dan juga malaikat Jibril dan juga para nabi dan rasul yang ada yang menjaga pada setiap daripada langit-langit tersebut, tuan-tuan. Kemudian dalam peristiwa Isra Mi'raj juga, kalau ikutkan kita itu panjang lebar, kan? Cuma apa yang nak saya sentuh sini ada beberapa perkara lah. Antaranya macam tadi, kemudian satu lagi berkenaan ketika Nabi Muhammad SAW kan menjadi imam ketika berada di Masjidil Aqsa. Ketika sampai di Masjidil Aqsa, Nabi bersama dengan para nabi yang lain, mereka mengerjakan solat. Dan solat itu berkiblatkan, kalau ikutkan ke mana di kiblat aja tu. Kalau ikut Masjidil Aqsa tu ke mana dia tuju? Ke Mekah kan? Masjidil Aqsa tu kiblatnya ke Mekah. Macam tu. Jadi kalau ikutkan mereka berpandangkan berkiblatkan ke Mekah pada masa itu. Tapi masa itu belum ada syariatkan lagi. Orang kata sembahyang menuju ke Mekah. Macam tu. Tapi nak cerita kat kita kat sini bahawa Nabi Muhammad SAW telah pun dipilih dan lantik menjadi imam kat situ. Dan semua, kalau ikutkan semua para nabi dan para rasul semuanya berkumpul. Masya Allah, tuan-tuan. Agak-agak lah kalau ikut logik lah, kalau semua nabi pada rasul muat tak agak Masjid Aqsa tu, rasa tak muat. Tapi disebut dalam kitab semua para nabi dan para rasul. Macam tu. Jumlah nabi ada 124,000. Jumlah rasul ada 313. Yang disebut dalam Quran 25 orang nabi. Sebut Quran 25 saja. Tentu kadang-kadang dari segi logik akal kita, muat ke Masjid Aqsa tu dengan semua para nabi dan rasul berkumpul? Inilah satu kelebihan yang ada pada masa tersebut lah. Kelebihan daripada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemungkinan juga yang berhimpun itu para roh saja, bukan yang jasadnya. Kalau jasadnya serasa tak muat lah, kata kan. Macam tu. Tapi tak mustahil benda itu boleh berlaku. Kalau Allah Ta'ala nak jadikan berlaku, dia boleh berlaku lah. Macam tu. Kemudian dalam peristiwa Isra Mi'raj juga kan digambarkan kepada makna Nabi ditunjukkan dengan berbagai tamsilan, gambaran-gambaran Nabi dibawa dalam syurga, kemudian dibawa dalam neraka. Antara apa yang Nabi dapat lihat ketika dalam neraka itu ialah Nabi berjumpa dengan satu kumpulan manusia yang mana mereka itu menghempas kepala mereka dengan batu yang besar. Menghempas kepala mereka dengan batu yang besar. Kemudian batu tu kena kepala dia, kemudian kepala hancur. Kemudian batu tu bergalak, kemudian kepalanya bercantum semula. Lalu Rasulullah pun tanya dengan Jibril, ya Jibril, apakah masuk dengan kumpulan ini ataupun orang ini? Maka Nabi kata, itulah orang ataupun manusia di kalangan umat engkau itu yang tidak mengerjakan solat. Jadi nak cerita pada kita tentang gambaran balasan yang akan diterima oleh orang yang tidak mengerjakan solat. Kemudian Nabi juga berjumpa dengan satu golongan manusia yang mana kuku-kuku mereka dibuat daripada besi. Kuku mereka daripada besi. Mereka mencakar muka mereka dan juga dada-dada mereka. Masya Allah, tuan-tuan. Kan? Mereka mencakar muka dan dada mereka. Lalu Nabi SAW pun bertanya dengan orang kata Jibril, ya Jibril, apakah masuk dengan kumpulan ini? Itulah kumpulan kau itu yang kata suka bawa ghibah. Ghibah ni fitnah ataupun mengumpat. Suka mengumpat, suka memfitnah orang. Itulah antara balasan yang akan terima.
Kemudian Nabi juga berjumpa dengan kumpulan yang mana mereka dihidangkan dengan daging yang baik, makanan baik, daging yang baik. Kan, kemudian mereka juga dihidangkan dengan makanan buruk, daging yang buruk. Kemudian diminta untuk mereka itu makan, tetapi mereka memilih makanan yang buruk. Makanan yang baik ada, makanan yang baik ada, yang sedap, yang lazat ada, tapi mereka tak nak. Mereka pilih makanan yang buruk ni, yang tak elok, yang dah bergulat-gulat tu makanan yang mereka makan. Masya Allah, tuan-tuan. Lalu kan Nabi SAW bertanya dengan Jibril, ya Jibril, apakah masuk dengan kumpulan ni? Inilah masuk engkau ya Muhammad, kan, di mana ada isteri ataupun suami yang halal bagi dia, tapi dia bersonok-sonok buat benda tak elok dengan orang yang tidak halal bagi dia. Mana berzina, kan, mana buat benda tak elok lah, yang bukan dengan orang yang halal bagi dia. Ini antara bentuk ya balasan yang dia akan terima besok. Dan banyak lagi tuan, kan, gambar-gambaran yang kata benda-benda yang ditunjukkan kepada Nabi SAW, sehingga kan Nabi kata aku pun tak sanggup nak menceritakan benda tu kerana sangat menakutkan perkara tadi. Saya rasa masa pun dah cukup. Sekadar tu sajalah tuan-tuan perbincangan kita, tazkirah ringkas yang dapat saya isi. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan tadi sikit sebanyak insya-Allah akan dapat memantapkan iman kita, serta dapat meningkatkan lagi ketaukaan kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina shadiqa wa alam taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fatta ya alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifatika wa aftah lana arifin tawassalna bi izzatil jabarut wa tasanna bi istil malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi la yamun. Allahumma asrif anna hadzal waba wa qina syarrar rada wa najina minat ta'ni wa ta'unul bala bilutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na al-bala wal ghala wal waba wal fasya wat ta'un wal munkar wal fitan wa suyutul mukhtalifati wa syara'id wal mihan ma zahara minka wa ma batan min baladina hadza khassah wa min budani muslimin ka wa amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Qaballallah.